Dan soalan kita pada pagi ni, adakah kunjung-mengunjung sewaktu Hari Raya ni masih relevan? Terutamanya selepas pandemik, kita semua ber-PKP dan duduk di rumah, dan kita dah menggunakan teknologi untuk merapatkan silaturahim. Jadi adakah masih relevan untuk kita ke sana, ke sini, ke sana, ke sini? Saya memang masih seronok lah. Macam mana? Saya rasa perlu jugalah kunjung-mengunjung tu. Cumanya kita, cabaran kita utama adalah generasi muda ni. Kadang-kadang pergi beraya pun tengok handphone. Betul. Kan? Kita nak didik anak pergi beraya umur kan, jangan main handphone. Betul. Lepas tu dia sekejap je. Lepas tu dia gigil, lepas tu dia nak salam tu untuk duit raya saja, begitu kan. Okay. Kita nak tahu bagaimana tradisi ni perlu dihidupkan semula supaya ianya ada legasi nanti lah kan. Bila anak-anak dah besar nanti dengan dia didik sama juga macam mana kita didik oleh ibu bapa yang dulu. Kita nak bersama dengan Dr. Azmawati binti Muhammad Noor, itu Ketua Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Assalamualaikum Dr. Aziz ya. Terima kasih kerana bersama kita 3 Syawal ni. Masih nak beraya lagi. Alhamdulillah. Tapi besok dah bekerja dah. Ya, saya dah kembali bertugas. Dah kembali bertugas ya. Jadi kat sini saya dengan Fariha ada pendapat yang lebih kurang sama lah. Kita harus kekalkan tradisi kita untuk generasi yang muda. Silaturahim masih penting walaupun ada teknologi. Macam mana pula dengan pendapat doktor? Okey, teknologi itu sebenarnya penting sebab dia sebenarnya secara tidak langsung di dalam zaman arus pemodenan ni memang itulah yang membuatkan kita berhubung kait. Tapi saya tertarik dengan bila Fariha tadi berkata tentang bagaimana gadget ni membuatkan generasi muda terutamanya semakin jauh. Kalau kita menggunakan gadget ni untuk atau memorikan orang kata apa momen-momen indah, itu adalah satu yang baik. Tetapi yang menjadi satu isu adalah apabila mereka ini duduk duduk tidak berbuat apa-apa dan duduk di situ 30 minit sampai 1 jam dan tidak berhari raya, tidak bersalaman ya. Fariha, yang itu yang kita bimbangkan. Sebenarnya gadget ini adalah satu perkara yang baik macam saya katakan tadi, sekiranya kita berjauhan kan. Kita bolehlah berhubung, tetapi yang menjadi isu apabila mereka ini duduk di dapur tanpa berbuat apa-apa, malah berseronok dengan gadget, tengok YouTube, lupa dah apa itu maksud bertandang atau ziarah menziarahi. Betul. Ada juga yang mungkin datang bertandang dengan cousin-cousin, dengan saudara-saudara dan sebagainya. Jom kita ambil gambar, jom kita ber-TikTok dan sebagainya. Jadi dalam kita nak bersilaturahim tu tiba-tiba semuanya untuk konten semata-mata. Jadi macam mana pendapat tu kan? Pada pandangan saya lah ya, kalau kita bersama-sama itu tidak menjadi masalah, kerana nak buat konten itu pun dia secara tidak langsung dia memerlukan sepupu sepapat tadi kan untuk bekerjasama. Betul juga. Tetapi yang kita risau macam saya katakan tadi, bila mereka terlalu di dalam dunia itu dan lupa untuk apa tujuan kita berziarah menziarahi ni. Sebab kita ingin mengekalkan bonding tu, merapatkan silaturahim dan kenal mengenal. Disebabkan Dr. Aziz dia psikologi, kita nak tanya satu soalan ni. Dulu masa kita kecil-kecil, kita tahu dah kena ikut mak raya kan. Belah mana kena pergi sini, ikut je, kita ikut je, duduk pun dekat rumah orang, kita tak ada gadget kan. Kita ikut, kita makan kuih. Tapi anak-anak sekarang ni doktor, macam mana sebenarnya kita nak tackle dia orang ni? Sebab mereka bukan generasi kita bukan salahkan mereka, tapi macam mana ibu bapa, peranan kami ni untuk mendidik mereka supaya tradisi seperti ini dikekalkan. Sebab sekarang ni kita yang kena ikut mereka. Betul tak? Macam tak apalah, kita pun jadi fed up. Okey, saya setuju juga tu dengan apa yang Fariha kongsikan. Bila kita lihat anak-anak zaman sekarang ni, memang kita kena pujuk. Kita pula kena pujuk. Tapi kalau zaman dahulu, Nas, Fariha, kita tak berani. Tenung sekali je pun dah bergigil lah. Bergigil kepala lutut. Tapi sekarang ni kita kena pujuk dan pujuk. Apa yang saya ingin sarankan kepada ibu bapa, kita kena maklumkan kepada anak-anak kita. Kita dah sambut Ramadan sebulan. Apa sebenarnya yang kita ingin dapat daripada selepas itu ialah raikan kemenangan. Dan bila kita raikan kemenangan, Rasulullah pada zaman baginda dahulu dah pesan kita beramai-ramai keluar untuk menyambut kemeriahan itu. Tetapi sad to say, yang ini sebenarnya berlaku. Dan kita kena
daripada awal tu kena biasakan, kena kongsi dengan mereka apa dia. Dan sebenarnya selain tu juga kita kena kenal. Macam tadi kita borak dengan Nas tadi kan. Bila kenal dengan sepupu, tengok-tengok hari tu anak 5, sekarang tiba-tiba anak dah ada 8, mana datang lagi 3, rupanya lahir kembar 3. Nama pun dah tak kenal. So itu tujuan kita bertandang ziarah menziarahi. Dari awal tu dah kena pupuk dah kepentingan untuk ziarah menziarahi itu sendiri. Jadi apakah makna hari raya itu sebenarnya? Bermaaf-maafan dan bersyukur dan berimarah antara satu sama lain kan. Tapi itu anak-anak. Untuk kita yang dah tua ni tak kisahlah yang dah berkahwin ataupun tidak kan. Kadang-kadang saya fikir kehidupan di kota ni dengan rentak yang laju, dengan stresnya, dengan busynya, sibuk sentiasa kan. Jadi dengan persepsi yang memberikan kita ni sentiasa kesuntukan masa. Sebab busy kan. So kita nak berziarah bertandang pun kadang-kadang kita serba salah. Kalau kita ziarah kat sini tak cukup masa nak ke sini, nanti kita busy sangat. Jadi adakah ia sikit sebanyak mengubah persepsi kita terhadap hari raya? Okey, macam saya katakan tadi, sekarang ni ramai orang yang buat kerja bukan hanya 1 tapi 2 dan 3. Betul. So mereka ini sibuk. Kadang-kadang kita lupa bahawa kehidupan ini bukan hanya untuk bekerja. Kita bekerja untuk siapa? Untuk ahli keluarga. Tetapi kita juga kena santuni. Itu yang ada wujudnya lagu Lemak Manis Sopan santun anak Melayu. Jadi kita kena menyantuni, kita kena ziarah menziarahi. Dan dalam kesibukan tu tadi yang saya kata, kita boleh je gunakan video call atau video conferencing untuk kita berhubung, tetapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak menelefon ahli keluarga atau tidak datang hadir. Tidak berkunjung langsung. Ya, mereka tidak berkunjung langsung. Ada yang saya sendiri tahu bahawa anak-anak ni tidak balik ke rumah ibu bapa di kampung lebih dari 4 hingga 5 tahun. Apa agaknya kesan emosi kepada ayah dan ibu yang dah tua tadi. Okey, itu kesan kepada ibu ayah yang dah tua. Sekarang ni kita tengok juga bila ayah ibu dah tak ada dekat kampung, terus tak balik kampung. Sebab apa tak balik kampung? Orang tua dah tak ada. Hilang silaturahim. Hilang. Tapi saudara mara yang lain masih ada. Bagaimana pula macam tu? Yang itu memang berlaku. Selalunya ibu dan ayah kita ni lah, kadang-kadang saya teringat jugalah kisah-kisah dulu kan, bila nenek kita selalu sebut, kalau nenek dah tak ada, tak tahulah apa jadi dengan kamu semua. Tetapi kita dapat lihat betul kesannya kita dah tak mula balik ke kampung. Bila tadi Fariha dengan Nas tanya, saya sendiri beraya di mana? Di Kuala Lumpur je. Sebab semua memang berada di sini. Ada anak saudara, sanak saudara di kampung yang kita sendiri tidak kenal. Jadi saya rasa ukhuwah, tali persaudaraan itu perlu dikekalkan. Jadi semestinya kalau kita tak dapat santuni mereka di Hari Raya Aidilfitri, kita ada lagi majlis-majlis lain insya-Allah. Contohnya Hari Raya Adha, kita boleh masih pulang. Dan bukan itu sahaja, kekalkan tradisi ini kerana inilah salah satu meraihkan kemenangan budaya kita sebagai orang Melayu. Kita sentiasa menyantuni, hormat. Itu yang perlu ada. Kalau jalan tepi jalan kadang-kadang Nas, bila kita tak tahu pun itu sepupu sepapat kita. Betul. Dan sampailah bila kita balik hari raya, tengok mak ayah kenalkan itulah sepupu anak si dia. Ya Allah, rupanya betul. Bekerja sekali. Bawa-bawa wacang tiba-tiba betul ada kat tepi kita sebenarnya ya. Jadi kat sini mungkin peranan ibu dan bapa juga mendidik anak-anak tentang kepentingan untuk bersilaturahim. Sebab anak-anak ni dia dengan dunia sendiri seperti yang doktor katakan. Tapi macam mana pula dengan ibu bapa yang biarkan saja, alah budak-budak nanti dia pandailah tu. Untuk saya, anak-anak belajar daripada ibu dan bapa. Kalau ibu dan bapa tidak berkunjung, anak-anak apakan lagi? Pendapat doktor? Ya, betul. Sebab ayah dan ibu ni adalah model. Kita adalah contoh kepada anak-anak kita. Kalau macam saya sendiri, Naz dan Fariha tahu, anak-anak saya pun ada di sini di belakang tu. Mereka sentiasa macam Zulu lah, macam Fariha kata, ikut. Sebab apa? Mereka terdidik dan ini mereka akan copy. Itulah model tadi. Tetapi kalau kita ambil endah tak endah, sedari awal early childhood education itu, pendidikan awal kanak-kanak tu sangat penting. Kalau mereka terdidik, mereka faham, insya-Allah mereka akan teruskan legasi ziarah menziarahi yang ini. penting. Dulu kita makan, pernah tak dulu kan makan kuih, kalau kuih raya tu sedap. Balon tu mak kita macam dia pandang macam dia tu je kita, lepas tu kita makan. Tak balik weh. Tak boleh tutup jauh sikit. Awak tutup. Saya punya ada satu lagi lah.
Diam je Boleh macam tu. balik rumah Tapi kena sekali balik aibah, sekali pasir berubah. Jadi di sini mungkin ucapan terakhir daripada Dr. Aziz buat penonton kita tentang topik ni. Terima kasih Nazam Fariha. Ucapan saya ringkas je. Kita semua gembira bila tiba hari raya, kita semua bergembira. Tiba masanya hendak pulang ke bandaraya, berhati-hati di jalan raya, jangan jadi hantu raya. Selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya. Sungguh indah kata-katanya. Kita Kalau sebagai doktor pengacara mungkin menyanyi, dia macam tu tau. Mungkin kita ni pengacara hilang kerja pula tiba-tiba. Terima kasih Baik, terima Dr. kasih. Azmawati Muhammad Noor daripada Fakulti Pendidikan Universiti Melaya berkongsi masa raya ketiga.